untuk seterusnya main round 7 round, tapi pergaduhan macam biasa akan berlaku di dua tempat, satu di Paradise Team Secret dan juga Xavier, satu lagi di Hatin TSJ dan juga SMG. Ya, tapi kalau kita ikutkan Aerowolf sekarang ni, dia lebih kurang cara mereka main lebih kurang seperti Mega Conqueror ataupun Myth pada waktu ni, di mana tidak ada macam satu player yang bila kita tengok saja, oh dia ni lah yang paling hebat sekali dalam Aerowolf, dia ni lah paling kuat sekali dalam Mega Conqueror. Semua player mereka bermain dengan sangat baik sehingga kan tidak ada satu pun yang nampak istimewa. Tetapi itulah formula yang menyebabkan sekarang ni mereka berada di nombor 1 buat waktu ini. Dan Circle menunjukkan bahawa ia akan pergi ke Paradise Resort, tapi mungkin juga dia boleh scam dan pergi ke tepi. Ya, memang ada peluang untuk scam sebenarnya. Circle-circle di dalam Sanok ni sangat-sangat sukar untuk dijangka sebenarnya. Tapi kat sini kita lihat Team Secret, mereka tidak akan beredar daripada kawasan ni seperti semalam. Instead mereka akan push untuk fight, tapi win rate bagi Xavier di kawasan ini lebih tinggi berbanding dengan Team Secret. Aishah memainkan 2 smoke dan dia akan beredar keluar, lompatan dilakukan. Lobby akan diambil oleh Team Xavier macam biasa dan Aishah dan rakan-rakan. Okey, nampaknya mereka akan beredar. Mereka akan buat formasi yang sama, pergi ke rumah Minangkabau di sebelah kanan kawasan Paradise ini. Tapi kena ingat juga, Box Gaming betul-betul di belakang mereka bersama dengan tim PW88. Tapi Box Gaming lawan dengan PW88 terlebih dahulu. Ya, betul tu. Dan dibunuh secara langsung Korpai di atas pertarungan yang berlaku tersebut. Tetapi Team Secret dan juga Xavier, dua player ini walaupun mereka akan duduk berapat-rapat serapat-rapat-rapatnya seperti game semalam, tetapi bukan perlawanan langsung tidak berlaku antara Xavier dan Team Secret, dan menyebabkan Team Secret menang akhirnya. Kita tengokkan kalau Xavier akan mengambil pendekatan yang lain kerana formula itu dilihat efektif untuk Team Secret, mereka dapat chicken ini, tapi untuk Xavier one side dia mencacing di situ dan dia jumpa satu player dan terus di knockdown. PW88 akan kehilangan 2 player awal dekat sini nampaknya. Tapi tadi tu yang di knockdown sudah pun dibangunkan. Maka kill akhirnya akan berlaku. UI masuk grenade tangan berbanding dengan Koko dekat sini. Mengambil satu helmet. Level 2 di situ. Vest level 2. Kelengkapan nampak okey sebenarnya untuk TS. Tapi mereka tahu Circle ada kemungkinan untuk datang ke arah Paradise. So mereka akan lepak terlebih dahulu. Tapi kawasan Paradise ni Jianta sangat-sangat sukar untuk dikawal 4 penjuru. According to kita punya caster analyst kontra, dia kata kawasan Paradise ni kalau boleh selalunya tim akan ambil separuh saja untuk mengawal kawasan tersebut. Satu tim tak boleh kawal 4 penjuru Paradise. Mungkin itu sebabnya sekarang ni ternampak ada perpisahan 2 bahagian Paradise. Satu diambil oleh TS, satu lagi diambil oleh Xavier. Satu analisis yang baik keluar daripada kontra dekat situ. Ya, satu analisis yang dikira memang berkaitan dan relevan untuk kontra buatkan kerana merupakan manager pasukan Resurgence yang memang turun di Paradise Resort. Dan untuk ada rumah #Let's Go Team Secret untuk mendapatkan iPhone SE bagi diri anda. Ketika anda komenlah tim yang anda sokong. Kalau nak menang lagi banyak, taruh hashtag semua. Bagaimanapun, inilah dia seperti yang dikatakan oleh Encik Aaron kontra Chan Fucius. Dia yang merupakan manager RSG yang turun di Paradise Resort. Memang boleh nampak benda itu, yang di mana Paradise Resort ni memang sukar dikawal ke 4 penjuru itu. Tapi sekarang ni kita akan lihat SMG kali ini tidak berlawan awal dengan tim Secret Jin. Semalam mereka berjaya meratakan Secret Jin. Secret Jin keluar paling awal. Ya, betul tu. Keluar paling awal. Mereka menjatuhkan Putra terlebih dahulu, tetapi counter attack daripada SMG berjaya menyebabkan Secret Jin rata. Tetapi satu yang mungkin difikirkan sebenarnya adalah Befonza Zero GBT. Itulah yang anda perlu fikirkan dan taruhkan pada PUBG Mobile.com/redeem. Tapi satu mungkin yang difikirkan oleh SMG pula adalah mereka tahu yang Aerowolf akan lalu dekat situ. Jadi kalau mereka dapat menghentikan Aerowolf, itu adalah hadiah yang lebih baik berbanding dengan menghentikan Secret Jin. Aerowolf mengambil kawasan yang sebelum ini pernah dipegang oleh BTR, tapi dia tak ambil seluruh kawasan BTR lah. BTR buat satu rotation yang pusing-pusing sedikit, mengambil kawasan high ground. Itu dilakukan oleh Aerowolf sekarang ini. Tapi kalau Circle memang pergi pulau kecil, Aerowolf ada peluang yang besar. Tapi semalam kita nampak
penyekatan dilakukan oleh SMG ke atas Aerowolf di kawasan jambatan bersebelahan dengan Hatin tersebut. Tapi sekarang ni Aura berenang. Mungkin berenang ataupun menaiki boat. Tadi bila Six kan duduk di sini. Ini adalah hari pertama Six bermain di dalam SEA Finals, maka peluang diberikan untuk bocah ajaib yang baru saja menghadapi tragedi yang dinamakan hari jadinya. Dia terpaksa bertanggungjawab sekarang untuk kemarahan pasukan SMG. Ramai orang sambut hari jadi, dia keluar bersama dengan keluarga, potong kek, sambut-sambut dan sebagainya. Tapi dekat sini Six menggalas tanggungjawab untuk membawa nama negara ke persaudaraan antarabangsa dekat sini. Tak semua orang akan ada opportunity seperti yang diberikan kepada Six dekat sini. Dan dia earn this spot. Dia bermain yang sangat-sangat baik season lepas. Kalau anda ingat, memang betul-betul bocah ajaib bagi orang kata apa, tim SMG yang memenangi Liga. Orang kata apa, dia ni adalah opposite of Yuhai. Tetapi skill level memang betul-betul sama rata. Ya betul tu. Jadi untuk pada ketika umur aku lah 16 tahun, aku tengah sekarang ni aku tengah baru bangun tidur petang, kemudian tengok cerita-cerita yang tak relevan. Tetapi untuk Six, dia sedang mewakili Malaysia di persada antarabangsa. Masa saya umur 16 tahun, saya kerja di KFC jadi cashier je. Tapi best juga sebenarnya dapat makan free kan. Ya. Tapi dan sekarang ini Circle akan pergi ke pulau besar macam kau jangkakan. Ya, pulau besar dan itulah kalau untuk orang yang berumur remaja-remaja ni, kalau ada member yang kerja KFC, maka orang yang kerja KFC tu akan menjadi kawan yang paling baik sekali. Tahu tak apa, tapi kat sini BTR, oh lama 2 knock, salah 3-1 je. Icon. Dan Icon ada peluang untuk selamatkan rakan dia satu tu dengan mudah, tapi sekarang ini peluang dan micro point tak boleh naik. Oh tak. Habis rata. BTR keluar paling awal. Tim yang datang daripada bootcamp ini akan keluar tanpa apa-apa mata bagi round kita yang ke-8 ini. Oh, tim Secret Jade ini tim yang mereka memang harus dan mahu dan ingin dan tersangat-sangat bermimpi dapat ratakan, iaitu Aerowolf, dan mereka dah dapat Potato yang sukar diselamatkan oleh rakan-rakan yang lain. Potato dibunuh secara langsung tapi tu benda pasal Aerowolf ni, kalau satu jatuh pun yang lain-lain tu entah macam mana dia somehow boleh survive. Cuba dibunuh kat situ GZ, tapi GZ boleh diselamatkan kalau mereka bergerak awal sikit. Kengzo juga akan dibaling grenade tangan dekat sini. Nuts juga membaling satu grenade tangan. Cantik balingan kali ini Nuts. Letupan berlaku. Cantik knockdown tersebut. Tapi Kengzo punya bom memang mengingatkan saya tentang pasukan Mega Tongkera. Wow. 3 sudah. Kengzo. Betul-betul MVP waktu inilah dia. Dia berjaya datukan 3 sudah sekarang ini. 2 sebenarnya dijatuhkan oleh beliau. Tinggal 1 je untuk Aerowolf. Apakah pendekatan yang akan dilakukan oleh Aerowolf Spawn sekarang ni, Jay? Tak pasti, tapi nampak seperti Hazelnut ingin bergerak ke belakang dan ke belakang supaya boleh diselamatkan oleh Spauf. Tapi perjalanan, kalau ikutkan dekat saja tak sampai 100 meter. Tapi 100 meter itu ada Kengzo yang bermata helang. Dan seolah-olah menggunakan formula AdMatch untuk membaling bom tersebut. Timing dan segala teori-teori fizik digunakan memang langsung meletup di depan muka. Ya, penggamiran, pembezaan semua dilakukan kat situ. DYDX semua dikira. Tapi sekarang ni Aura pula datang. Spoff, kau memang betul-betul malang, Spoff. Tim daripada Indonesia ini nampaknya akan... SMG masuk ke dalam dengan sini berlawan dengan PW88. Six, dia pusing-pusing. Six dapat 1. Tapi Six juga akan dijatuhkan SMG. Mereka hanya perlukan jatuh 1 orang player. Tetapi 2 orang ini akan datang daripada kawasan luar sedikit terlewat untuk membantu. Tapi adakah mereka mau barbar? Mereka ada informasi bahawa 1 je berdiri dan mereka akan barbar. Mereka akan pergi 2 orang dekat sini tapi 2 sudah membangun juga. Tracy melepas tembakan dengan 1 AK. 21 bullet dalam tangan beliau. Di belakang, Master sudah pun dibeli dekat sini untuk melakukan healing up. Kedua-dua sudah pun heal up. Mereka balik untuk grenade tangan. Begitu dengan Trix Niti membalik untuk grenade tangan ke dalam juga. Stop.
Mungkin akan terkena dekat sini. Bat dapatkan tembakan. 2 orang ke depan. Dia dapat satu knockdown. Tapi dia belum lagi jatuh. Tapi dia akan jatuh sekarang ni. Trick City 1v1. Bolehkah Captain bagi tim SMG ini menyelamatkan keadaan? Tidak. Dia akan melamatkan Bat terlebih dahulu. Kedua-duanya akan mengambil pendekatan tersebut. Ya, tapi sebenarnya kalau dia pergi masuk ke dalam ini, peluang dia menang adalah sebanyak 80% sebenarnya sebab Ais nyawa terlalu sikit. Tapi dia sempat gunakan pasal sikit. Dan dia keluar pula. Malang sekali pasukan SMG. Trixnity, 2 pilihan yang dia buat. Pergi lawan atau pergi selamatkan. Tapi keputusan itu ternyata salah sekarang ini. Ya, satu lagi akan dikeluarkan kali ini. Dan ini pula kelahiran untuk tim SMG. Tetapi Aero Wolf masih lagi ada. Entah dia kat mana. Tapi tim Secret Jin, mereka tengah berenang. Bukan kawasan terbaik untuk berenang sebab aura dekat sini. Ya, aura. Jadi ini satu perkara yang lazimnya dilakukan oleh mana-mana pasukan yang ingin cross jambatan. Satu perlu tinggal di belakang ataupun satu kena pergi ke depan terlebih dahulu dan menjadi penjaga. Tetapi pada waktu ini Secret Jin akan dihentikan oleh pasukan aura. Tapi bagaimana Spauf tadi boleh hidup? Misteri. Ya, mungkin dia sekarang ni dalam blue zone mungkin. Kita tak pasti kalau dia tidak dilihat sebab tadi dia main senyap-senyap saja. Dia tak buat apa-apa bunyi pun. Dia proning. Mungkin aura terlepas pandang. Geek Fam sekarang ni akan berdepan dengan Xavier di kawasan Paradise. Mereka cuba masuk ke dalam kawasan Paradise. Dan tidak jauh di depan mereka adalah tim Secret sebenarnya. Tembakan yang tidak begitu tepat daripada Snipes. Tetapi berjaya menjatuhkan separuh daripada nyawa Rabies. Menyebabkan dia mungkin akan bertahlik ke belakang. QB terkena. Tak kena. Chua mendapatkan lowest headshot. Terus dibunuh. QB berpusing-pusing sekarang ini. Separuh daripada kawasan Paradise yang diduduki oleh tim Xavier yang akan dikunjungi oleh Geek Fam. Geek Fam tengah fikir macam mana kita nak masuk, macam mana kita nak ceroboh kawasan Paradise ini. Saint akan pergi ke arah kanan, yang lain-lain masih lagi di belakang memberikan cover. QB akan menjadi backside defender juga, tapi nyawa dia sedikit rendah. Kedudukan Saint belum lagi diketahui oleh Rabies dekat sini. Tapi high ground advantage masih lagi ada pada Ince Xavier. Xavier akan menjaga kawasan ini, tapi dia tidak nampak di manakah gerangannya ahli pasukan Geek Fam. Pada waktu ini Snipes yang berada di belakang bersama dengan QB sudah pun bergerak. Snipes akan duduk di belakang sekali menjadi decoy. Dia menembak terlebih dahulu, tapi QB mendedahkan dirinya kepada Rabies, menyebabkan Rabies lari bertempiaran sekarang. Tapi YG Lord dibunuh langsung oleh Rex pada waktu ini dan Rabies akan berpatah balik kerana dia dapat merasakan Geek Fam sudah pun bergerak sedikit demi sedikit. Tapi sebenarnya Geek Fam menggunakan ukur lilit bulatan itu dengan cermat supaya membolehkan mereka masuk tanpa terburu-buru. Ya, YG sekarang ni akan bergerak, tapi kedudukan Yudu Gang sebab mereka bermain daripada kawasan kiri sebenarnya. Saya rasa Yudu Gang ada perjalanan yang lebih mudah untuk masuk sebab tiada sesatu tim pun yang sebenarnya bermain daripada kawasan kiri kecuali tim yang turun di kawasan Lakawi tersebut. Aura Jaden akan menjatuhkan Cosmo, membunuh secara langsung. TSJ sekarang tinggal satu saja player dan player itu adalah 2K. Ya. Tuoke ataupun Kengzo sebab Kengzo tadi mati air. Oh, mati air. Oh ya. Tapi ni SMG dan BTR dia terkeluar dulu. Dua pasukan barbar, satu perkara yang sedikit mengejutkan, tapi Geek Fam menggunakan pendekatan yang agak defensif tapi mereka berjaya sampai ke tempat yang berhampiran dengan circle dan satu compound, tapi compound ini bukanlah percuma. Mereka perlu masuk dengan berperang. Blanks masak grenade, memaling grenade. Keempat Blanks sedikit risau di sini, tapi mereka mungkin ada momentum sebab mereka baru saja menjatuhkan BTR secara keseluruhan tanpa sebarang kecederaan. Snipes dijatuhkan, Edo10. Kau memang ada masalah dengan nama dia tu. Tapi dekat sini kita nampak Geek Fam yang dijatuhkan betul, boleh selamatkan. Smoke sudah pun dibaling, sudah pun sampai di kawasan tembok sekarang ini Geek Fam. Mereka hanya perlu take orang kata apa di kawasan ini, tapi masalahnya kan J, kalau mereka tak lawan cepat-cepat bagi Geek Fam, mereka akan tersekat dengan ikon dan kedua-duanya akan mati pada blue zone. Geek Fam kena bergerak cepat. Mereka kena ratakan tim ini dan masuk dalam circle yang seterusnya. Betul tu, sebab sekarang ni iShot berjaya menjatuhkan PW88 Ice. PW8 tidak mempunyai player, hanya tinggal satu saja pada waktu ini. Icon ada masalah, iaitu rakan senegala mereka
All-Star Puyat juga akan mencederakan mereka. Dan sekarang ini depan belakang dua-duanya ada ancaman. Circle yang menyakitkan sudah pun muncul. Painkiller diambil oleh Rankit. Dan Geek Fam bagaimana mereka akan pergi ke depan sebab mereka dua-dua tim ini tak ada circle. Jadi mereka bergerak ke depan nanti ada halangan sesama sendiri. Geek Fam snipe. Tak ada nyawa, habis hilang. Geek Fam tinggal 3 orang saja. Oh, tapi cantik sebenarnya pergerakan dari Geek Fam sekarang ni. Dia buat rotation satu bulatan sebenarnya di mana dia boleh avoid tim All-Star Puyat, dia boleh avoid tim Iconic. Sekarang dia di situasi di mana dia boleh tembak, dia boleh dapatkan kill. Betul-betul IQ 1449 kat sini daripada Geek Fam. Ya, dan dapat satu kill dekat situ Geek Fam dengan 3 player mereka masih lagi hidup. Damrod dapat satu lagi kepada All-Star Puyat kerana ditembakkan itu cukup, tak payah nak knockdown, hanya cukup-cukupkan dan Playzone akan men-settlekan masalah yang lain itu. Ya, tepat sekali. Geek Fam sekarang ni ada masa untuk bergerak ke depan pelan-pelan, tapi Team Secret Jin akan dikeluarkan di tempat yang ke-14. Yudu Gang tidak ditunjukkan, tapi mereka masih dengan 4 orang player. Ya, pada waktu ini Team Secret Jin sudah pun berada di tempat kedua di dalam live leaderboard, tetapi kemungkinan besar sekali akan dipecut oleh Geek ataupun Team Secret ataupun PW88 yang masih ada lagi orang dan masih berpeluang mendapatkan tempat yang tertinggi. Di sini satu orang tidak bermaksud anda akan kalah begitu saja sebab boleh bermain healing seperti mana ditunjukkan oleh Arrow semalam, dan mungkin dia akan lakukan sekali lagi. Tapi Team Secret telah pun berjumpa dengan Geek Fam, 2 dijatuhkan. Dijatuhkan kat sini 4 kill untuk Team Secret. Waktu yang sama tadi ternampak Drex mendapatkan 1 kill secara langsung juga ke atas Team Yangon Galacticos. Satu lagi mata akan diambil oleh Yudu Gang. Sekarang ini mereka kena 2 mata, 1 masa placement juga akan ditambah untuk semua tim yang bermain. Icon ditembak oleh You High Boy. Tidak ada kill setakat ini, tapi masih lagi ada 35 player. Dan Circle akan pergi ke kawasan Lemon. Oh, itu dia kawasan Lemon. Tatmok pada ketika ini. Siapakah yang akan menjadi raja? Siapa punya tempat Tatmok ini? Adakah RRQ? Adakah pasukan Secret daripada Malaysia boleh dapatkan tempat ini? Tapi Aura tentunya bukan tempat mereka kerana RRQ sedang mempertahankan kawasan ini daripada dimasuki oleh pasukan Aura, pasukan Indonesia ini sekarang. Aerowolf ada satu orang entah di mana dia bersembunyi, tetapi YGAK dijatuhkan, dibunuh oleh pasukan Xavier sebentar tadi. Ya, satu benda yang menarik dekat sini ya, J Hunter, saya nak tekankan lah. Aerowolf masih lagi dalam game kita, cuma aku tak tahu kat mana dia orang. Tapi kat sini digunakan Betul. VSS oleh Mak Toy, berjaya dapatkan satu. Oh, sebenarnya 2 kill akan dicuri daripada Team Secret kat sini oleh Xavier. Ya, kerana kita sedia maklum bahawa mereka duduk di tempat yang berhampiran. Tapi kali ini Xavier akan dijatuhkan dan UI dan pasukan Secret terus menunjukkan kegarangan untuk pergi ke pasukan Xavier. Sekarang ini Aura tidak ada peluang untuk selamat garakan dia. Mungkin dia akan mengambil first aid kit saja. Pada waktu ini kita boleh nampak Cashy ada 15 dan Rakan yang tadi ada 11 first aid kit. Mungkin apa yang mereka perlu lakukan adalah wasiatkan first aid kit itu. Tapi baru circle ke-5. Mereka belum lagi kira berapa banyak circle yang telah dimainkan. Kalau dapat circle ke-7 memang sudah sangat-sangat baik. Yap, sekarang ini minit ke-19. Kita lihat pergerakan kat situ. Satu lagi player daripada Xavier akan dijatuhkan. Aura satu player di knockdown juga waktu ini. You High Boy melepaskan tembakan dekat situ. Nampak Rex di knockdown. Satu knockdown ke atas Team Secret. Tapi masih lari ke arah dia bersama kali. You High Boy menembak satu pergerakan Rabbies yang cuba masuk oleh kawasan batu. Rex akan dipegang oleh Mat Toy. Grenade tangan dimasuk oleh You High Boy. Tapi dia akan jatuh terlebih dahulu, dibunuh oleh Yangon Galacticos sebenarnya. 11 tim masih lagi bersama kita. Circle akan naik ke kawasan atas. RRQ 2 kill, 4 orang player masih lagi ada dekat dengan Circle seterusnya. Tapi Box Gaming di hadapan mereka. Box Gaming walaupun chopper nyawanya kurang, mereka ada 3 di sini tapi mereka ada circle yang baik. Tetapi circle ni perlu dipertahankan daripada pasukan RQ. Aura Roses berada di belakang bersama dengan Cashy. Dua-duanya mempunyai first aid kit yang lebih daripada 10. Drax terbaling kepada mat barang. Meletup mereka situ. Tatmok sekarang ini menjadi bahaya. Kawasan kilang menjadi pertaruhan. RRQ duduk di sini menunggu cabaran daripada Geek dan mana-mana yang cuba untuk masuk. Pasukan nombor 13 ada kat luar sana. Macam mana kemasukan boleh berlaku di sini?
Ya, Man Parang sekarang ni akan terbakar. Euro Jumper juga akan terbakar. Drag sekarang ini akan disentuh oleh Blue Zone juga. Mereka masih lagi ditekan. Tapi Fredo di kawasan selamat. Tapi mereka berjaya meratakan tim tersebut. Tapi inilah circle ke-6. Mereka kena bergerak. Beer dapat 1 ke atas Yuhai. Mereka cuba masuk dalam circle. Tapi Blue Zone betul-betul di belakang sekarang ini. RRQ di kawasan yang terlalu cantik. 10 tim ada. Tetapi semua orang akan ditekan oleh RRQ. Nampak satu dunia. Ya betul tu, dan Rex telah pun dijatuhkan oleh V-Gaming. Sekarang ini Team Secret tak boleh buat apa. Kalau jatuh confirm mati pada circle. Oh Sen tak ada peluang dah. Dia cuba dapatkan last hit tapi tak ada. Geek Fam terkeluar di nombor 10. Malang sekali, tinggal 19 orang. Banyak lagi orang dan tim berada di sini 9. Tak ada markah yang lebih daripada 1 buat waktu ini. Tapi Fredo berjaya mendapatkan Team Secret. Menyebabkan mereka masuk ke dalam top 8, tapi Yudu Gang juga akan makan circle yang banyak dan dua-duanya mungkin akan main healing. PW88 telah terkeluar di nombor 8. Tidak ada pasukan Malaysia sudah melainkan Yudu Gang. Arrow Wolf. Entah daripada mana dia hidup. Arrow Wolf top 7. Ya betul tu. Drax hanya ada 6. Oh, tapi V-Gaming ada peluang yang sangat-sangat besar juga dekat sini. Tapi circle mutlak ke arah pasukan nombor 4 iaitu Box Gaming Fighting. Arrow Wolf top 6. Oh, jauhnya dia. Dah ada 10 first second lagi. Dia boleh naik sehingga ke tempat ke-5. Sebab Drax hanya ada 6. Tapi first second dia, sebab dia jauh daripada circle, bolehkah dia menahan serangan ini? Masih boleh sebenarnya kalau kita lihat kan. Ya, waktu sama kat sini RRQ jatuhkan 2 player daripada V-Gaming sekarang ni. Terus maju ke depan, mereka ada 3 kill, 2 lagi perlu disettlekan dekat sini. Masih lagi 6, Yudu Gang masih lagi dalam keadaan yang agak baik. Top 5 untuk mereka tidak akan dijatuhkan oleh G9 sebenarnya direct tersebut. Dan sekarang ni tinggal 5 tim top 5 untuk Arrow Wolf juga. Box Gaming ada kawasan godang untuk digunakan pakai. Aura juga akan masuk sedikit demi sedikit. D2A dijatuhkan oleh Box Gaming Pimai. D2A. Tapi RRQ masih lagi ada 3 orang yang masih lagi berdiri. Dan kita nampak player nombor 2 juga akan dijatuhkan sebentar oleh Playzone. D2A dibunuh secara langsung oleh Box Gaming sekarang ini. Aura masih lagi ada dekat situ. Roses dijatuhkan. Spov pelan-pelan cuba masuk. Tapi adakah dia masih lagi ada first aid kit untuk guna pakai? Kita nampak Aura Roses lari ke depan. Top 4 untuk Team Arrow. Itu dia, masih lagi hidup kat sini dan dia sebenarnya boleh pergi sampai ke top 3. Sebab Box Gaming pun dalam keadaan tertekan. V-Gaming juga ditekan oleh pasukan RRQ sekarang ini. Battle sedang berlaku. Oh tidak jatuh begitu saja. G9 walaupun pun ada satu M249 untuk diguna pakai bagi meratakan kesemuanya. Box Gaming sudah pun jatuh kedua orang. Akhirnya Arrow Wolf terkeluar di nombor 4. 8 markah percuma untuk Spau. Oh my god, macam mana dia orang main? Saya tidak faham. Tapi dekat situ nampak VG Gaming satu je tinggal. Dia akan berdiri ke depan. Dia akan cari rakan segera beliau. Rektor Chopper. Cua akan ditembak daripada tepi. Daripada player daripada Thailand. RRQ tidak 6 kill. 2 orang player. Tuan yang jatuh dan winner chicken dinner. Box Gaming fighting. Box Gaming akhirnya mendapat